Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk hari ini hari Rabu, pada minggu pertama kita akan melihat pendidikan Tauhid. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai ke perkataan kiamat di sini, iaitu tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Sebenarnya ada sambung lagi sehingga ketujuh. Jadi untuk hari ini kita akan masuk pada 3, 4, 5, 6, 7. Bawah tajuk kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi kita masuk pada yang ketiga dan kemudian kita akan melihat apakah kitab Zabur itu. Bukan Zabur, Az-Zabur. Yang ketiga iaitu kitab, saya besarkan. Kitab-kitab ini mengajar manusia bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam yang maha agung dan cara mengesakannya. Semua kitab ni, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, memang menunjuk cara kepada manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan cara mengesakan Allah Taala. Mengesakan di sini iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apakah lagi tentang kitab tu? Kita masuk yang keempat. Secara umum, kitab-kitab ini mengandungi kata-kata hikmah, nasihat, ajaran syariat, hukum dan panduan hidup meliputi besar lagi cara ibadat dan berhubungan sesama manusia Allah. Kelima, semua kitab mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keenam, kitab Zabur, At-Taurat dan Al-Injil diturunkan keseluruhannya serentak, manakala kitab Al-Quran pula diturunkan berperingkat-peringkat. Ketujuh, kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul adalah sebagai bukti kenabian dan kerasulan mereka. Kalaulah ada ditanya apakah tujuan Allah menurunkan kitab kepada manusia, jadi jawapan dia iaitu nombor 3 ni. Tujuan Allah menurunkan kitab kepada manusia iaitu untuk mengajar manusia bagaimana untuk mengenal Allah, dan cara mengesakan Allah. Kemudian kalau ditanya lagi, apakah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara serentak? Kita boleh lihat di sini, kitab Az-Zabur, At-Taurat dan Al-Injil diturunkan keseluruhannya serentak. Ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Baitul Izzah, kemudian malaikat pun membawanya kepada Nabi tersebut. Terus bagi semua kepada Nabi. Okey. Kemudian apakah kandungan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita boleh jawab kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah ni kata yang mulia, yang nasihat. Nasihat, ajaran, syariat, hukum dan panduan hidup, cara ibadat sesama dan berhubungan sesama manusia. Kalau ditanya lagi sekali, apa kandungan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Kita boleh jawab satu kata hikmat, nasihat, ajaran, syariat, hukum dan panduan hidup manusia. Baik, untuk hari ini kita sambung tentang kitab Az-Zabur. Az-Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud. Baik, kita bacalah 3 saja, kemudian ayat Al-Quran. Saya besarkan lagi. Kitab Az-Zabur. 1. Kitab Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Yahudi atau Bani Israel sahaja. Memang untuk Bani Israel saja. Yang kedua, kandungan kitab ini adalah lebih besar jika dibandingkan dengan kitab At-Taurat dan Al-Injil. Kandungannya lebih banyak. Baik, kemudian yang ketiga, kitab Az-Zabur mengandungi perkhabaran. Khabaran ini cerita. Sama juga ini cerita, zikir dan doa. Zikir ni iaitu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Kita lihat pada ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zabura. Surah Al-Isra, ini surahnya 55, ayatnya surahnya 17, ayatnya 55. Ini kan 55 ni. Surah yang ke-17 ayat ke-55. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami ni Allah SWT, guna kami ni nak menunjukkan kebesaran diri Allah, bukan Allah Ta'ala tu ramai. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan sesetengah nabi-nabi atas setengahnya yang lain. Dan kami telah memberikan kitab Az-Zabur kepada Nabi Daud. Allah Ta'ala memuliakan sesetengah nabi daripada yang lain, meningkatkan kemuliaan kepadanya. Dengan apa contohnya? Dengan memberi kepadanya kitab. Kalau Nabi Adam ada kitab? Tak ada. Idris tak ada. Nuh tiada. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim tak ada kitab. Semua menggunakan suhuf. Baik. Kemudian kita lihat balik semula. Okey, dah habis sebenarnya. Kita lihat balik semula. Apakah yang kita belajar pada hari ini? Baik, yang kita belajar yang ini kita dah belajar pada minggu lalu. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tentang panduan cara bagaimana manusia beribadat. Kemudian apakah kandungan kitab suci Al-Quran, kitab Allah Ta'ala yang turunkan. Kemudian apakah nama-nama kitab yang diturunkan secara serentak, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian apakah kitab Az-Zabur secara amnya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel. Kemudian apakah kandungan ni? Kandungan ini ditulis itu lebih besar. Kandungannya sama juga seperti di atas kali ini. Kata hikmah, nasihat, ajaran, syariat, hukum dan panduan. Kemudian kitab Az-Zabur, apakah kandungannya lagi? Perkhabaran, cerita, zikir dan doa. Baik, pelajar-pelajar sekalian, untuk hari ini setakat itu saja dahulu. Jadi semoga bermanfaat dan semoga video yang saya rasa sebenarnya video ni ringkas, dapat membantu. Kalau tak dapat menontonnya, cubalah tonton sampai habis, kerana kita dapat melatih diri kita untuk belajar, untuk membaca dan memahami. Semoga saya dapat membantu. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.